Hai, salam sejahtera kepada semua murid cikgu. Hari ini kita meneruskan bahagian yang kedua, sukatan serakan data tak terkumpul. Pada PDP yang lepas, kita sudah belajar apa itu serakan dan kita tahu sukatan serakan merupakan sukatan yang sangat penting di dalam statistik. Okey, serakan adalah kecil jika data itu mempunyai julat yang kecil dan serakan itu adalah besar jika dia mempunyai julat yang besar. Jadi, cikgu harap murid-murid masih ingat apa yang kita sudah pelajari pada bahagian pertama bab 8 ini. Okey, pada hari ini kita akan belajar ataupun membanding mentausil serakan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan juga plot titik. Maksudnya di sini kita akan belajar macam mana melukis plot batang dan daun dan plot titik dan mentafsir serakan dua data itu. Okey, baiklah. Plot batang dan daun, satu cara untuk menunjukkan taburan suatu set data. Cikgu sudah tunjukkan di awal bahagian 1 apa itu plot batang dan daun. Melalui plot batang dan daun ini, kita dapat melihat sama ada data adalah cenderung kepada satu nilai atau nilai manakah kerap muncul atau data mana yang kurang muncul. Okey, cikgu faham, murid mungkin tidak faham apa yang cikgu sampaikan di sini. Jadi, mari kita lihat contoh yang pertama ini. Okey, kita tengok di sini, rajah di bawah menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan 36 orang murid dalam suatu ujian prinsip perakaunan. Maksudnya, di sini ada 36 orang murid, maksudnya ada 36 cerapan. Ingatlah, cerapan itu adalah data. Okey, sekarang kita nak bina plot batang dan daun. Okey, sekarang kita lihat data ini. Kita tengok data ini dia mempunyai dua digit iaitu digit sar dengan digit puluh. Okey, sekarang kita kena tahu sebelah kiri ini adalah batang, sebelah kanan ini adalah daun. Batang ini adalah khusus untuk digit puluh, manakala daun adalah untuk digit sar. Okey, sekarang langkah pertama kita kena cari batang dahulu, bahagian puluh, digit puluh dahulu. Jadi di sini digit puluh ada 2, ada nombor 3, ada nombor 4 dan ada nombor 5. Jadi digit-digit ni kita simpan pada bahagian batang dia. Okey, daun pula adalah digit sar. Okey, digit daun disusun dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Okey, nanti cikgu bagi contoh terus. Kita lihat di sini. Okey, 79 maksudnya 27, 29, 7 dan 9 cikgu letak sini. 7, 9. Boleh faham? Okey, maksudnya ini 27, 29. Macam ni kita baca dia. Okey, digit daun ini disusun daripada nilai terkecil hingga ke terbesar. Bukan dari besar ke kecil. Dia mesti dari kecil ke besar. Itu maksudnya zon informasi ini. Okey, 3 pula dia ada 1, 2, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Jadi, cikgu letak ikut susunan daripada kecil ke susunan yang besar. Jelas di sini? Okey. Digit puluh 4 ada sifar. Kalau ada sifar kena tulis juga. Tulis 2 kali sifar. Sifar 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9. Jadi kita tulis pada bahagian daun ini. Jelas? Okey, kemudian 5. Okey, ada 2, 2, 2, 3, 4. Jadi cikgu tulis sini 2, 2, 2, 3, 4. Okey, di sini kita lihat daripada susunan daun ini, digit daun ini
Dia disusun daripada nilai terkecil hingga nilai terbesar. Okey. Kekunci 2/7. Macam mana kita nak sebut ni? Strok 7 bermaksud 27. Maksudnya macam ni. Kita baca 27, 29, 39, 54, 49. Macam tu. Okey. Di sini kita lihat markah paling besar di sini adalah 54. Markah paling rendah ialah 27. Okey. Daripada jadual batang dan daun ini, kita perhatikan markah paling kerap muncul adalah dalam julat 40 hingga 49. Nampak? Ramai orang yang ada pada markah ini. Daripada markah 40 hingga 49. Ramai orang. Kalau kita kira di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 orang murid mendapat markah daripada julat 40 hingga 49. Okey, di sini apa maksudnya? Ada 2 orang murid yang mendapat markah 27 dengan 29. Okey, maksud nota ini dia nak kamu lihat julat manakah yang paling banyak orang. Maksudnya di sini setiap daun ini mewakili individu murid itu tersendiri. Kalau kita kira daripada 7, 9, 1, 2, 3, kalau kita kira semuanya ini adalah 36 orang murid. Okey, sekarang kita pergi ke plot titik. Plot titik merupakan carta statistik yang mengandungi titik-titik yang diplot dengan menggunakan skala seragam. Setiap titik itu mewakili satu cerapan. Kita terus tengok contoh ya. Okey, tengok soalan ini. Data berikut menunjukkan skor yang diperoleh sekumpulan 20 orang murid dalam kuis biologi. Ini skor mereka. Daripada skor sifar hingga skor yang terbesar di sini cikgu nampak nombor 8. Rajah di bawah menunjukkan plot titik untuk data di atas. Setiap titik mewakili satu cerapan. Okey. Kalau kita lihat di sini skor apa yang ada di sini? Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Kemudian kita buat graf, bina graf. Satu garis nombor yang mengandungi nombor sifar hingga nombor 8. Sifar hingga nombor 8 itu adalah skor kuis biologi. Contohnya markah biologi maksudnya. Ada yang dapat 8 markah, ada yang dapat sifar markah, ada yang dapat 5 markah dan sebagainya. Jadi nombor-nombor ini, skor-skor ini menunjukkan murid itu. Kalau kita hitung daripada sifar sampai nombor 3, ada 20 nombor. Maksudnya ada 20 murid yang menjawab kuis biologi. Maksudnya inilah cerapan. Okey, sekarang macam mana kita nak bina plot titik? Pangkah sifar, buat dot di sini. Plotkan dot pada sifar. Dia punya data itu mesti seragam. Di sini seragam. Atas sifar cikgu letak dot di sini. 2 letak pada nombor 2 sini. Pangkah lagi nombor 4, letak 4 di sini. Pangkah 7, letak dot pada 7. Titik, pangkah 6, letak titik pada 6. Pangkah sifar, janganlah letak di sini. Jadi kita kena naik lagi ke sini. Naik, jangan buat tindih, dia kena naik. Pangkah 5, okey, kita simpan titik di sini. 8, 4, 1, nampak? 2, 2 kalau sudah ada 2 naik ke sini.
3, 3 letak sini. 7, naik di sini. 7 lagi, naik lagi. 3, letak sini. 5, letak sini. 6, 7, 8, dan 3. Okey. Plot titik ini mewakili cerapan, mewakili murid itu. Okey, macam mana kita baca plot titik itu? Cara dia ialah, tengok cikgu baca. Ada 4 orang murid mendapat 7 markah dalam kuis biologi. Di sini. Ada 3 orang murid mendapat 3 markah dalam kuis biologi. Ada 2 orang murid mendapat markah terbesar iaitu 8 markah pada biologi. Dan hanya 2 orang murid ni kosong markah semasa menjawab kuis biologi. Jadi, dalam plot titik di sebelah ini, cerapan paling tinggi ialah 8. Maksudnya, 8 itulah markah kuis biologi paling tinggi di dalam kelas itu. Cerapan paling rendah ialah 0. Dalam kelas itu, ada murid yang tidak dapat markah penuh. Tidak ada betul, dia dapat 0 sahaja markah dia. Dan yang paling banyak murid dapat perolehi ialah skor 7. Ramai yang dapat markah 7 di sini, iaitu sebanyak 4 orang. Maksudnya di sini titik-titik ini mewakili murid, mewakili data, mewakili cerapan. Okey, zon informasi. Plot titik hanya sesuai digunakan jika bilangan cerapan adalah tidak banyak. Maksudnya, jika bilangan murid itu tidak banyak. Kalau murid itu 500 orang, 1000 orang, jangan guna plot titik. Ada kaedah lain lagi digunakan untuk mewakili data. Jadi, hanya bilangan cerapan yang sedikit mungkin, 10, 20, baru dapat menggunakan plot titik. Itu yang dimaksudkan di sini. Okey, sekarang kita lihat contoh 2, buku teks muka surat 217. Okey, cikgu baca. Satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains telah dijalankan di SMK Bestari bersempena dengan Minggu Sains dan Matematik. 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Rajah di bawah menunjukkan 2 set plot titik bagi skor yang diperoleh murid-murid ini. Okey. Rajah yang pertama menunjukkan 20 orang murid. Ingatlah, satu titik ini mewakili satu cerapan. Di sini ada 20 orang murid menjawab skor kuis sains dan juga ada 20 orang murid menjawab skor dalam menjawab kuis matematik. Okey, ini adalah markah mereka, iaitu markah dari mereka mendapat, ada yang dapat markah 8, ada yang mendapat markah 15. Di sini kuis matematik ada yang markah dapat 9, ada yang dapat markah 15. Okey, kuis matematik tak ada orang dapat 8 markah, tetapi kuis sains ada seorang yang dapat 8 markah. Itu maksudnya. Okey, kita jawab soalan. Data yang manakah menunjukkan serakan yang lebih besar? Okey. Cikgu sudah ajar untuk mencari serakan dia besar ke ataupun serakan yang kecil. Kamu kena tolak cerapan tertinggi, tolak dengan cerapan terendah. Okey, kalau kita lihat skor kuis sains ini, cerapan tertinggi ialah 15. Cerapan terendah ialah 8. Jadi kita tolaklah 15 tolak 8, tekan kalkulator, dia dapat 7. Okey, matematik pula cerapan tertinggi 15. Cerapan terendah ialah 9. Kita tolak kedua-dua cerapan, dapatlah 6. Jadi, mana satu menunjukkan serakan yang lebih besar? Jadi, jawapan dia ialah sains kerana nilai cerapan apabila ditolak
Cerapan tertinggi tolak cerapan terendah, nilai dia lebih besar. Jadi jawapan dia adalah serakan skor dalam kuis sains adalah lebih besar kerana beza cerapan data adalah lebih besar. Ingat, kalau julat atau beza itu besar, makin besar julat itu, makin besar beza itu, makin besarlah serakan dia. Okey, sekarang kita pergi ke soalan B. Kuis yang manakah mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi? Okey, kita sudah tahu tadi. Kuis mana satu yang mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi? Iaitu kuis sains kerana beza cerapan itu tadi ialah 7. Manakala kuis matematik cuma 6. Okey, soalan C. Antara skor kuis sains dan skor kuis matematik, pencapaian yang manakah lebih baik? Okey, kita kena lihat. Semakin banyak titik itu berada di sebelah kanan, semakin bagus. Ini dia tertumpu di sebelah kiri. Ini dia tertumpu di sebelah kanan. Jadi, skor kuis matematik lebih baik kerana kebanyakan cerapan tertumpu pada bahagian kanan plot titik. Sebab semakin plot titik itu berada di sebelah kanan, maksudnya semakin ramailah orang yang mendapat skor terbaik. Di sini skor matematik dia ke kiri. Di sini matematik ke kanan. Maksudnya matematik ini dia lebih baiklah pencapaian pertandingan itu dalam kuis matematik dan sains itu. Okey, sekarang kita lihat contoh seterusnya. Okey, data di bawah menunjukkan skor ahli kumpulan alfa dan beta dalam sebuah permainan. Okey, ini adalah data bagi alfa dan ini adalah data bagi beta. Lengkapkan plot batang dan daun bagi data di atas. Okey, kalau ada dua data seperti ini, kita buatlah plot batang dan daun seperti ini. Okey, sekarang kita tahu setiap nombor pada alfa dan beta ini mempunyai dua digit, iaitu digit sah dengan digit puluh. Ini pun ada digit sah dan digit puluh. Okey. Untuk digit untuk batang iaitu puluh, dia mesti berada di tengah-tengah. Manakala untuk digit bagi daun, dia berada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Okey, sekarang kita lihat di sini. Kita kena tahu digit manakah yang terkecil, digit puluh yang terkecil di sini. Iaitu ada 5, 6, 7, 8, ada tak 9? Tak ada. Okey, beta pun ada 5, 6, 7, 8, 9. Tak ada 9. Jadi, semua digit puluh ini kita letaklah di tengah-tengah. 5, 6, 7, 8. Okey, kemudian kita masukkanlah digit-digit daun di sini. Contohnya di sini 5. Okey. 5 di sini ialah nombor 56 sahaja tu. Jadi kita letaklah 6. Jadi mesti daripada kecil ke besar. Di sini pun mesti daripada nombor digit daun yang kecil ke besar. Kecil ke besar. Tapi untuk alfa ini dia mesti kecil di sebelah kanan, besar di sebelah kiri. Okey. Ini sudah tidak ada. Sekarang kita pergi 6 lagi, betul? Okey, 6 cikgu tukar color dulu. 6, inilah 63. Ada lagi 6. 67, 65. Ada lagi? Tak ada kan? Okey, kalau tak ada, sekarang kita isikanlah mana nombor yang paling kecil. Di sini 3. Okey, kemudian 5. Dan yang terakhirlah 7. Macam tu. Okay, sekarang kita lihat pula di sebelah sini. Nombor 7. Kita tukar ink lagi. Supaya tidak keliru. Cikgu nak pakai warna kuning. Okay, harap jelas. Okay, 7 ada nombor. 7 mana cikgu punya ink ni? Cikgu tukar ink lagi. Okay, purple. Okay, ada 75. 71.
75, 77, 74. 75 ada 2. Maksudnya kita kena tulis 2 kali nombor 5 di situ nanti. Okey, mana paling kecil? 71. Lepas tu 74, 75 2 kali. Dan yang terakhir ialah 77. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Yang terakhir 8. Okey, cikgu tukar lagi ink color. Bagi warna biru. 82, 85, 80. Oh, sorry. Ada satu lagi 6, betul? 69 di sini tertinggal. Okey. 8, 80 apa di sini? Yang paling kecil 80. Ada lagi 82. Kemudian 82 ada 2. Ini sudah tak ada, ini tak ada lagi. Okey, 85. Maksudnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Begitu juga dengan beta kelas. Beta pun, okey, sekarang beta nombor 5. Kita cari dahulu 5. 5 ada lagi. Ada yang nombor 5. Jadi kamu kena bulatkan dahulu. Kemudian kita isi daripada nombor kecil ke nombor besar. Ini tadi nombor kecil ke nombor besar. Okey, 5 yang paling kecil di sini ialah 2, 52, 53, 56, 59. Nombor 6, kamu pun carilah tukar ink. Tukar ink color warna merah. 6 ada 67, 61, 61, 65. Jadi kamu carilah yang paling kecil, digit yang terkecil 1, 1, 5, 7 dan sebagainya. Sampailah kamu dapat nombor 8. Nombor 8 kamu kena tulis daripada nilai terkecil ke nilai terbesar. Jelas? Okey, sekarang kita pergi ke contoh seterusnya. Okey, data di bawah menunjukkan jangka hayat dalam bulan bagi 2 jenama lampu Kalimantan. Bina graf plot titik. Okey, di sini dia nak kamu lukis 2 plot titik bagi jenama A dan satu lagi jenama B. Maksudnya ada 2 plot titik dalam satu graf. Okey, langkah pertama kamu kena cari dahulu nombor terkecil, cerapan terkecil dan cerapan tertinggi di jenama A dan jenama B. Jenama A, cerapan terkecil adalah 12. Jenama B paling besar, jenama A paling besar ialah 17. Jenama B paling kecil ialah nombor 14. Paling besar ialah 17. Okey, jadi kita boleh menggunakan garis nombor yang sama kerana cerapan-cerapan pada jenama B ini ada pada garis nombor pada jenama A ini. Jadi langkah pertama kamu kena pangkah seperti yang cikgu ajar 14. Letak dot pada 14, 16, 15, okey, 17, 14, 13, 15. Okey, semua titik itu kamu kena plot mengikut yang pangkah itu. 12, 14, 13 macam tu. Begitu juga dengan jenama B, guna garis nombor yang sama dengan jenama A. Okey, langkah pertama kamu pangkahkan sahaja. Pangkah, lepas tu kamu plot. Pangkah, plot, pangkah, plot. Pangkah, kamu letak titik, pangkah, titik, pangkah, titik pada nombor 17, 16, 15, 15, 17, 16. Beginilah cara kita membina plot titik bagi 2 data. Okey. Seperti yang cikgu ajar untuk skor matematik dan sains tadi kan, semakin ke kanan semakin bagus ataupun
semakin ramai. Maksudnya jenama B dia punya jangka hayat jenama B dia makin panjang, makin lama. Jadi maksudnya jenama B ni lebih baguslah jangka hayat bagi jangka hayat lampu jenama B kerana jangka hayat dia tertumpu ke sebelah kanan. Jadi cikgu harap kamu semua boleh faham. Okey, sila buat latihan yang cikgu sudah share di dalam WhatsApp group dan hantar apabila sudah siap. Okey, terima kasih. Jumpa lagi di bahagian yang ketiga. Bye.